Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Ke tak ada kuih? Gurau je. Alhamdulillah. Ni ramai belum sampai ke saya sampai awal ni? Saya sampai awal hari ni kan? Okay, tak apalah. Cepat mula, cepat habis. Ustazah ada banyak kerja nak buat ni. Okey, baik, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan kitab kita. Kitab apa ni? Fawaidul Fawaid. Kita nak sambung muka surat yang keberapa hari ini? Muka surat keberapa? 250. Okey. Baik, tak apa. 250 tinggalkan. Saya tak nak bincangkan bab yang ke-28 ini, saya nak skip ya. Kita skip bab yang ke-28. Hari ini kita akan masuk bab yang ke-29. Jadi perbincangan yang bab ke-28 tu tak mengapa, tinggalkan sahaja. Terus masuk pada bab yang ke-29, kita akan mulakan perbincangan pagi ini di muka surat 254. Okey? Muka surat 254. Pada pagi ini kita akan membincangkan surah At-Takatsur. Sedikit intipati daripada perbincangan ini dimuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab ini untuk hati kita ni supaya ianya tidak dijangkiti dengan penyakit dengki, penyakit macam-macam lah ya, penyakit yang tak elok lah ada dalam hati kita. Jadi di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia datangkan satu surah. Satu surah daripada surah ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 untuk digabungkan perbincangannya keseluruhannya dalam bab yang ke-29 ini. Kalau kita lihat di muka surat 254 ya, di situ kita ada tafsir surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur dalam juz amma ya, surah ini dalam juzuk kita yang ke-30 lah. Kalau biasanya surah pendek-pendek ni dia tak berada pada surah-surah yang ataupun pada juzuk-juzuk yang awal-awal ni biasanya, dan ini memang confirm lah berada pada juzuk yang ke-30. Dan kalau kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama, Alhaakumut takatsur hatta dzurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Yang bermaksud bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ini ayat yang pertama dan yang kedua. Okay, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, hatta dzurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Okay, ini ayat yang kedua. Kemudian masuk pada ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Terjemahan bagi ayat yang ketiga. Kemudian
Sama diulang kembali ayat itu. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, nescaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ini masuk ayat yang ke-6, la tarawunnal jahim. Seterusnya masuk pada ayat yang ke-7, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ayat yang terakhir, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Baik, kita lihat pada poin kita yang A di sini, kandungan umum, maksudnya keseluruhan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 di sini. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 itu tadi? Kita lihat pada poin yang A, kandungan umum. Makna yang terkandung dalam surah ini dapat disimpulkan dalam 3 hal. Jadi kita ada 3 perkara yang boleh kita ambil dari keseluruhan surah ini. Pertama, yang disebutkan di situ, kita ada al-wa'id. Al-wa'id maksudnya janji kebaikan. Seterusnya, kita ada, maaf salah tengok tadi. Al-wa'du. Pertama, al-wa'du, janji kebaikan. Seterusnya kita ada al-wa'id. Al-wa'id ni baru betul, janji yang menakutkan. Dan seterusnya kita ada yang ketiga, at-tahdid, iaitu perkara-perkara berbentuk ancaman. 3 perkara ini terkandung dalam keseluruhan surah At-Takatsur. Dalam surah ini kita ada janji-janji yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga ada janji-janji yang buruk dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya kita ada at-tahdid. At-tahdid maksudnya ialah ancaman. Ancaman ni maksudnya tadi ada api neraka kan, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, kalian akan lihat api neraka ini dengan mata kepala kalian sendiri. Ini kita panggil sebagai ancaman yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah At-Takatsur. Maka dia kata cukuplah surah ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang memahaminya. Kalau kita nak ambil peringatan, pengajaran, surah ini sahaja boleh membuatkan kita menjadi seorang muslimah yang mananya jiwanya merasa takut pada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ini. Namun di sini dijelaskan kepada kita dengan maksud firman Allah. Ayat yang pertama tadi kita ada satu perkataan. Allah sebut alhaakum. Alhaakumut takatsur. Allah mulakan surah ini dengan perkataan alhaakum. Apa maksud alhaakum? Jelaskan kepada kita, maksudnya telah membuat kamu lalai. Dengan kata lain di sini, bermegah-megahan telah membuat kamu lalai hingga batas yang tidak dapat diterima, sehingga perbuatan itu tidak dapat dimaafkan. Apa maksud bermegah-megah di sini? Bermegah-megah itu telah membuatkan kamu lalai. Dan di sini dijelaskan kepada kita, keadaan itu tidak dapat dimaafkan. Kenapa keadaan bermegah-megah ni tidak dapat dimaafkan? Siapa ada jawapan? Suara saya nak hilang. Siapa ada jawapan?
Okey, bermegah-megah itu telah membuatkan kamu lalai hingga kelalaian tersebut tidak dapat dimaafkan. Kan di sini dijelaskan kepada kita hingga kelalaian tersebut tidak dapat dimaafkan. Apa dimaksudkan dengan bermegah-megah ni? Tunjuk-tunjuk. Okey, tunjuk-tunjuk macam mana Kak Som? Macam mana? Dia nak capai sesuatu, dia tak ingat Allah, kemudian dia lalai. Lagi? Sampai situ je. Oh, dia tak tahu Allah yang kurniakan dia dengan nikmat itu, kemudian dia megah dengan apa yang dia ada. Dia rasa tu dia punya lah. Okey. Macam mana? Nak terima ke tak jawapan tu? Boleh? Oh, boleh lah. Boleh lah Ustazah. Ada jawapan yang lain? Siapa nak bagi jawapan yang lain? Ada tak? Macam mana? Oh, orang belakang rupanya. Angkat tangan lah. Ustazah tak ingatkan cik kan lupa. Minta maaf cik. Cik dah gabra dah. Alamak. Ustazah dah tengok kita kau. Ya, okey. Harta benda. Kita bermegah dengan harta benda. Itu yang menyebabkan tidak dapat dimaafkan. Ha. Apa dia? Sombong. Oh. Macam mana Macam mana nak cakap? Megah, sombong. Okey, tak apa. Kita baca dulu. Kita baca dulu. Okey, tak apa. Suspense sikit, tak apa. Tunggu ya, kita baca dulu sikit lagi. Kita warm up lagi. Sekejap. Kita baca lagi sikit. Kita lihat ya macam ini. Kita fahamkan dulu maksud perkataan kelalaian di sini ya. Baik, kita lihat di sini. Dikatakan tadi, alhaakum yang saya dah letakkan ya di whiteboard ni kan, adalah bermegah-megahan telah membuat kamu lalai hingga batas yang tidak dapat diterima sehingga perbuatan itu tidak dapat dimaafkan. Okey, dia jelaskan lagi sebab kenapa tak dapat dimaafkan, sebab melalaikan sesuatu bererti menyibukkan diri dari sesuatu tersebut dengan sesuatu yang lain. Apabila kelalaian itu dilakukan seseorang dengan sengaja, maka dia harus mempertanggungjawabkan kelalaian itu. Kita ada dua bentuk kelalaian sekarang ini. Satu, kelalaian yang dilakukan dengan sengaja. Jelas tadi dia kata kalau kelalaian itu dilakukan dengan sengaja, ia adalah kelalaian yang tidak boleh dimaafkan dan akan diminta untuk dipertanggungjawabkan. Okey? Ini yang pertama ya, pegang dulu yang pertama ini. Maknanya ada kelalaian yang dimaafkan, yang boleh diterima. Semua sedang berfikir. Bagus. Saya suka orang yang berfikir. Afala ta'qilun. Allah kata. Tidakkah kalian menjadi orang yang berfikir? Yelah, bagus kan? Jadi otaknya bergerak, fikir. Kalau tak, dengar je saya cakap. Faham tak faham pun dengar je. Tak adalah macam tu juga. Bila fikir tu kan dia bergerak kan. Ya tak ya Ada kelalaian yang dimaafkan pula. Macam-macam. Ustazah Sakinah ni. Soalan bukan-bukan ni. Tak, kita nak kata sekarang ini. Ada kelalaian yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita bermegah dengan dia. Pernah dengar hadis, saya rasa saya dah bacalah hadis tu. Yang Nabi kata, kaki kita ni tak akan berganjak di akhirat kelak setelah Allah tanya perkara ni. Ada berapa perkara? Siapa ingat?
Kak Ina ingat Kak Ina? Kak Ina yang duduk ni. Ingat tak Kak Ina? Ya? Sikit je, okey. Sikit tak apa, sebutkan yang sikit tu. Ilmu yang kita belajar, kemudian tak amalkan. Okey, ada lagi? Harta, okey lagi? Dua je ingat. Siapa nak tambah? Apa dia? Sekejap kena bangun pula yang dekat depan ni. Yang jago tak kena bangun ni apa dia? Umurnya habis kat mana? Okey, ada lagi nak tambah? Tadi Kak Ina kata ilmu, kemudian harta. Lepas tu Kak Som kata umur. Ada lagi? Kesihatan tak ada. Tanya saya ke jawapan? Kesihatan tak ada. Apa dia? Waktu lapang. Waktu lapang tu masuk dekat umur. Okey, waktu lapang kita masuk dekat umur. Ada lagi satu. Kesihatan Dia bukan kesihatan perkataan dia. Ada lagi satu. Siapa ingat? Sepatutnya dia ingat. Kubur? Apa dia? Bukan kubur Terpanjat saya. Tubuh badan kita. Tubuh badan kita. Nabi ingatkan ini perkara yang akan dipertanggungjawabkan kepada kita yang kita lalaikan. Sebab tadi Imam Ibn Qayyim dia kata apa? Kalau kita ni bermegah-megah dengan apa yang kita ada, menerusi pada surah At-Takatsur ayat yang pertama tadi kan. Kalau kita bermegah-megah dengan apa yang kita ada sehingga kita lalai dengan perkara tersebut, maka hal ini tidak dapat dimaafkan dan akan diminta untuk dipertanggungjawabkan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? La tazula qadama bani Adam. Dua kaki anak Adam ini dia tidak akan berganjak pada hari kiamat. Sehingga Allah tanya kepada dia dengan beberapa perkara. Pertama, Allah tanya aina umrihi, tentang umur dia. Dia habiskan untuk apa? Kadang kita megah tau dengan umur kita. Umur saya dah 50 tapi sihat lagi. Boleh trekking. Kau ada? Tak ada macam tu. Kau ada? Minumlah collagen. Macam tu kan. Nampak bermegah ya? Megah sangat kita ni. Umur 50 megah. Megah macam tu kan. Kita megah. Sehingga kita lalai. Orang patut umur 50 ni kan. Orang kata apa? Tobat-tobat macam tu. Tobat-tobat. Bukan saya kata tak boleh pergi trekking umur 50 boleh. Bagus untuk kesihatan. Cuma kadang-kala kita terlampau bermegah dengan nikmat usia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kita lupa Allah akan tanya nikmat usia itu akan maknanya kalian telah habiskan untuk apa? Okey, kemudian yang kedua, Nabi kata berkenaan dengan ilmunya, ana ilmihi. Ilmu dia yang dia pelajari, dia buat apa dengan ilmu? Adakah dia amalkan ilmu yang telah dia pelajari? Nikmat ilmu ya, ini nikmat. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan ilmu. Tak semua orang Allah akan beri dengan nikmat tersebut. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita dengan kesempatan untuk belajar, untuk menghafal, untuk ada kekuatan, ya, dapat tahu banyak perkara. Ini semua adalah perkara yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat apa dengan ilmu yang kita ada? Tapi ada orang dia bermegah. Oh, saya banyak belajar kuliah. Semua kuliah saya ikut. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah isyak. Kalau ada kuliah zuhur, kuliah asar pun saya ikut sekali. Kan ada orang macam tu. So, macam mana kita sekarang ni? Keadaan itu. Adakah ilmu yang kita ada menyebabkan kita bermegah dengan nikmat tersebut? Sehingga kita tidak beramal dengan apa yang kita peroleh. Allah akan tanya. Okey? Ni yang tadi dikatalah akan dipertanggungjawabkan. Seterusnya kita ada yang ketiga. Tadi apa yang ketiga sebut? Alhamdulillah.
mungkin ada orang yang dia terlampau pegang dengan harta yang dia miliki, sehingga dia lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalai untuk bersedekah, lalai untuk berzakat, tak buat semua perkara ini. Sedangkan dia lupa tadi kan, dia cakap semua tadi lupa. Yang sebenarnya
ingat baby ni yang mana satu. Macam kita jumpa orang tu sekali je. Jumpa kali kedua, Som, ingat aku tak? Siapa Kita pun tanya kan, siapa Minta maaf lah, tak ingat. Adakah kita sengaja? Tak sengaja. Kita pun kata, orang tu kata, kau sampai hati kau semua tak ingat aku. Baru jumpa semalam. Macam tu kan. Minta maaf lah, tak ingat. Sebab kadang-kadang kalau jumpa sekali kita tak ingat. Saya pun sama macam tu. Jangan kecil hati lah. Kita mengajar ramai kan, ramai student, kita ramai jemaah. Tiba-tiba cik jumpa dekat OTH Tampines Hub. Saza, apa khabar? Siapa? Makcik mana ni? Rupanya makcik duduk area belakang. Kita tak kenal. Jadi jangan kecil hati cik, bukan disengajakan. So perkara macam gini kita dimaafkan lah. Aku tak sampai hati, so tak nak pergi kuliah dia lagi. Aku minggu-minggu duduk kuliah dia, tak ingat aku kau. Pantang aku nenek moyang, tak ingat aku. Jangan macam tu cik. Besarkan hatinya. Okay. Nak belajar ni semangat kena kuat ya. Ustazah tak ingat ke, Ustazah terkecil hati dengan Ustazah ke apa kuatkan semangat. Kita nak belajar macam tu. Guru saya masa saya belajar dulu kan dia pernah pesan pada saya, Sakinah, kita kalau nak belajar jangan kecil-kecil hati dengan guru. Ilmu tak masuk. Kan? Ustazah cakap sikit kecil hati. Ustazah cakap gini je, tak sukalah Ustazah tu. Benda macam ini kalau kita belajar ikhlas kerana Allah, kecil-kecil hati ni dia tak ada. Ni ustaz saya pun pesankan kepada saya lah. Sebab ustaz saya ni, dia cakap lepas. Suka cakap lepas kan. Kadang-kadang kita merajuk sikit. Tu ustaz saya pesan saya, kalau merajuk-merajuk ni, ustaz tak suka mengajar orang merajuk ni. Jangan merajuk-merajuk. Kalau siapa merajuk-merajuk, jangan masuk kelas saya. Itu kalau saya cakap, tak ada orang duduk kelas saya ni. Confirm tak ada orang duduk. Tak nak aku duduk kelas Ustaz Sakinah. Merajuk-merajuk. Dia tak suka orang merajuk. Tak boleh macam tu lah. Senang kata, kita ni kalau belajar, kalau mungkin guru ni terlupa nama kita, kan? Asyik cakap nama Kak Som je. Tak Kak Som, Kak Anissa. Kan? Tu Kak Zah. Tu Kak Ina. Tu Ina yang duduk belakang. Aku duduk sebelah Kak Ina duduk belakang, tak ingat pula. Minggu-minggu aku duduk kelas dia. Nyampah. Macam tu. Jangan macam gitu. Kita ni jadi pelajar ni jangan macam tu. Hatinya kena besar. Baru ilmu tu akan masuk pada diri kita. Sama juga saya belajar macam tu. Lama saya belajar kan. Daripada Madrasah As-Saghar 10 tahun. Pergi Ma'had Tahfiz 3 tahun. Duduk dekat UKM nak dekat orang kata 10 tahun. Lebih kot. Nak dekat 14 tahun. Lama macam-macam perangai cikgu kita jumpa. Macam-macam perangai. Tapi nak kecil hati tu bila ingat pesan ustaz tu kan. Dahlah Sakinah, maafkanlah. Guru pun manusia biasa. Kan? Guru pun ada kesalahan dia. Yang mungkin dia tak sengajakan sudah. Kita maafkan, berlapang dada, insya-Allah. Ilmu tu akan meresap pada diri kita. Okey? Jauh pergi Ustazah. Pergi tentang cikgu tu kan. Dia begitu keadaannya. Maknanya Nabi pernah lupa tentang seorang bayi ni. Adakah Nabi sengaja lupa? Tak. Bukan sebab Nabi sengaja nak lupakan bayi tersebut. Tapi lupa yang tidak disengajakan. Okay, kelalaian yang tidak disengajakan. Baik, lihat ya muka surat yang berikutnya, 256. Dia jelaskan kepada kita, sementara itu kata Allahu. Dia jelaskan, kata Allahu iaitu kelalaian yang boleh kita relatekan dengan Al-Hakum ya. Al-Hakum ni kata asalnya ya daripada lahwun. Itu yang dia jadi Al-Hakum. Baik, sementara itu kata Allahu, kelalaian dalam bahasa Arab khusus digunakan untuk menjelaskan kelalaian hati. Jadi kalau orang Arab ni dia guna perkataan Allahu ni, biasanya ungkapan kata ni nak menjelaskan kelalaian hati kita. Okey, dia ada beza. Adapun untuk mengungkapkan kelalaian anggota badan, kalau anggota badan yang lain, tangan, mata, telinga, kaki lah ni anggota tubuh badan yang lain, istilah yang kita gunakan ialah al-la'bu. Jadi dia ada dua istilah. Kalau sebut Allahu, saya tulis bahasa Arab ya, minta maaf ya. Ini untuk kelalaian hati.
Macam ni eja bahasa Melayu macam ni. Takut ada yang susah ni. Tapi kalau anggota tubuh badan yang lain, kita tak guna Allahu. Okay, kita guna perkataan al-la'bu. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim ya, dalam kitab tu tadi. Kemudian dijelaskan kepada kita, sedangkan dalam ungkapan ayat di atas, iaitu ayat ini, Alhaakum. Okay, ayat Alhaakum. Imam Ibn Qayyim kata apa? Maknanya mencakup kedua jenis kelalaian tersebut, iaitu kelalaian hati dan anggota badan. Tadi dijelaskan kalau biasanya Allahu kita guna untuk kelalaian hati. Kemudian kalau kita guna perkataan al-la'bu ialah untuk kelalaian bagi anggota tubuh badan yang lain. Namun untuk pentafsiran surah At-Takatsur pada ayat yang pertama itu tadi, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Untuk perkataan al-lahu ini dia kedua-dua sekali. Dia merangkumi kedua-duanya sekali. Hati dan anggota badan yang lain. Baik, selesai ya untuk A tadi. Okay, sila tulis dulu. Masing-masing sedang menulis ya. Okey, dah? Tak apa, pelan-pelan. Pelan-pelan. Sekejap Dah 11.41. Okey baik, kita pergi kepada yang B, antara kelalaian dan kesibukan. Dia jelaskan sedikit lagi tentang makna perkataan alhaakum di situ. Berdasarkan penjelasan di atas, firman Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan kalimat alhaakumut takatsur lebih dapat menyampaikan celaan kepada pelakunya daripada kalimat syagalakum. Syagalakum maksudnya kamu disibukkan. Jadi bila kita guna perkataan alhaakum, maknanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan alhaakum, ia lebih tepatlah daripada perkataan syagalakum. Kerana alhaakum ini dia lebih kepada celaan untuk satu perbuatan. Pasalnya dia kata sini, orang yang berbuat sesuatu dengan anggota badan kadangkala hatinya lalai dan tidak menaruh perhatian terhadap apa yang sedang dia kerjakan. Maka dari itu, kata Allahu, iaitu kelalaian di sini, dapat bererti tidak ingat secara hati dan dapat juga bererti berpaling secara anggota badan. Kenapa dalam surah At-Takatsur kita tak guna perkataan syagalakum? Kerana perkataan syagalakum ini kebiasaannya dia akan buat salah satu anggota tu saja. Okey, contoh tadi dia kata ada orang dia buat sesuatu, badan dia ada dekat situ tapi hati dia tidak ada.
Kan? Macam sekarang belajar kat sini. Badan ni ada tapi tak tahu hati, fikiran bagaimana. Dah pergi, dah fikir dah. Sekejap lagi nak pergi Mas Lina beli kuih bakar apa. Dah fikir dah plan. Beli 3 biji ke 2 biji kan. Nanti kat rumah 5 orang ni. Allah, ramai orang. Dia dah ke mana-mana. 11.40 dah ni. Sikit lagi nak habis, sikit lagi nak habis. Dia tak ada kat sini. Hati dia dah pergi mana dah. Tapi badan ada? Ada. Biasanya dalam hal ini kita guna perkataan syagalakum. Okey? Kerana dia cuma ada anggota badan dia. Tapi hati dia tak ada. Namun, bila kita guna perkataan Allahu itu sebagaimana yang terdapat dalam surah At-Takatsur, hati dan anggota badan dia tak ada. Dua-dua tak ada dia. Maknanya dia tak ada langsung kat sini. Okey? Dia tak ada langsung kat sini. Okey, dua-dua tak ada. Ini beza perkataan Allahu dan juga syagalakum tersebut. Kerana inilah kita panggil sebagai kenapa Allah Subhanahu Wa Taala guna perkataan alhaakum. Bila orang ni dia bermegah-megah dengan harta dia, contoh dengan ilmu dia, dengan umur ke apa tadi kan, dia akan bermegah penuh kelalaian jiwa raga. Okey, jiwa dan raga dia. Ada orang dia half-half. Dia bermegah dalam keadaan yang half-half. Maksudnya apa? Kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia tak okey. Macam tu kan. Kadang-kadang dia lalai, kadang-kadang dia tak lalai. Ada orang yang macam tu. Tapi bila Allah kata alhaakumut takatsur, dia berterusan. Jiwa dan raga dia memang lalai. Tidak ada pun satu keinginan dia untuk masuk track tu. Untuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tadi Imam Ibnul Qayyim kata apa? Ini bentuk celaan yang tepat. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan alhaakum tersebut. Okey, baik, terus kita pergi pada perenggan yang berikutnya. Adapun kata at-takatsur sendiri merupakan kata berpola tafa'ul. Okey, tak apa, tinggalkan. Dan termasuk bentuk turunan dari kata kathrah, iaitu banyak. Artinya, fokus pada artinya di sini, artinya saling berbanyakan atau bermegah-megah satu sama lain. Okey, artinya saling berbanyak-banyakan atau bermegah-megah satu sama lain. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan secara spesifik objek yang diperbanyak atau dipermegah oleh manusia. Dalam ayat ini Allah tak sebut kita megah tentang hal apa. Kita nak banyakkan tentang perkara apa. Kerana hal ini agar difahami bahawa makna ayat ini bersifat mutlak. Maknanya dia boleh masuk pada semua kategori. Dia tak semestinya tentang harta, tak semestinya tentang ilmu. Apa sahaja perkara yang kita nak megahkan, ia boleh dimasukkan dalam maksud ayat ini. Okay, kerana ia disebut oleh Allah secara mutlak dan juga umum, meliputi segala hal. Tujuan lainnya, kenapa Allah sebutkan ayat ini secara mutlak dan umum? Tujuan lainnya adalah agar difahami bahawa sesuatu yang berusaha diperbanyak atau dipermegah oleh hamba agar dapat mengalahkan orang lain selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya di akhirat kelak adalah termasuk ke dalam kategori bermegah-megahan yang disebutkan pada ayat tersebut. Baik, dia nak kata gini, selain perkara-perkara berkaitan dengan ibadah, hal yang berkaitan dengan akhirat kita, jika kita usaha untuk perbanyakkan, kemudian kita bermegah, dah banyakkan kemudian kita hiasi ia dengan kemegahan pada hal itu, ini yang dikatakan perkara yang dicela. Tapi, adakah kita boleh berdalil dengan ayat ini bagi menghentikan kita agar banyak melakukan amal ibadah? Tak boleh. Okay? Maknanya ayat ini kita pun kata, kalau kata, jangan banyak sedekah tau, alhaakumut takatsur.
Kita kata kita boleh? Tak boleh. Sebab ia tak termasuk. Walaupun ayatnya umum. Kan? Bila kita baca ayat ini, Allah tak kata tentang perkara apa. Kita boleh kata, oh kalau gitu sedekah pun tak boleh banyak-banyak lah. Solat pun tak boleh banyak-banyak lah. Sebab Allah sebut umum. Di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah jelaskan kepada kita. Kalau ia berkaitan tentang ibadah kita, kita nak qiyamul lail hari-hari, banyak maknanya. Kita nak puasa, banyak. Kita nak sedekah, banyak. Perkara ini dibenarkan. Yang tidak dibenarkan ialah bila kita fokus pada dunia tu tadi. Sibuk kumpul harta, sampai kita bermegah-megah dengan harta itu, sehingga kita tidak ada masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harta ni dia ada sisi yang baik. Kalau kita bersungguh-sungguh memperbanyakkan harta kita dengan niat untuk membantu masyarakat Muslim, ini ibadah namanya. Okey? Kita memperbanyakkan harta kita untuk banyak bersedekah, itu ibadah, dibolehkan. Maknanya kena bijak lah ya. Kita ni, kenapa kita nak jadi orang kaya? Contoh, supaya saya boleh bayar zakat, saya boleh bantu orang yang memerlukan. Cantik. Dipersilakan untuk diperbanyakkan harta. Persilakan kerja siang dan malam. Tapi jangan lupa solatnya. Kan? Puasa, ibadah. Jangan jadi orang yang bermegah-megah. Itu satu yang berkaitan dengan akhirat kita. Dipersilakan. Tapi kalau dia memang kumpul harta sebab saya memang nak kaya, memang niat saya nak duduk rumah banglo 5 tingkat. Ni berapa tingkat ni? Ini 3 tingkat. 5 ni tinggi juga ni. 5 tingkat. Macam tu, niatnya macam itu. Kerja siang malam. Kenapa awak kerja siang malam? Yelah nak merasa juga sebelum duduk alam barzakh ni. Ya? Nak duduklah rumah banglo 5 tingkat. Macam gitu. Kalau gitu niatnya Allah. Sia-sia kata. Sia-sia. Walaupun kita kata tak salah. Tapi niat yang pertama dia mesti kerana Allah. Kenapa nak kaya? Kerana Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Cantik, dipersilakan. Boleh saja. Tapi kalau kita lihat di sini, niatnya ialah untuk bermegah. Supaya orang boleh nampak, aku kaya. Contoh kan? Aku kaya. Tengok aku kaya. Tak ada orang lebih kaya daripada Ustazah Sakinah. Contoh. Jadi Ustazah pun boleh kaya tau. Apa, kan jadi Ustazah miskin ke? Kita nak tunjuk begitu kepada orang ramai, salah niatnya. Tak boleh begitu. Niat asalnya mesti kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah ia mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana begini muslimah, bila lihat pada poin kita yang C di situ, celaan berkenaan dengan orang yang bermegah-megahan. Saya nak masuk terus pada celaan ini. Mungkin kalau dapat saya habiskan sekali perbincangan hadis ini, perbincangan topik ini. Kita ada C dan D di sini. Saya nak habiskan sikit. Muka surat 257 pada poin yang C, celaan bermegah-megahan. Bermegah-megahan atau berbanyak-banyakan itu terjadi dalam banyak hal. Dalam banyak perkara. Kita bermegah-megah dan kita jadi orang yang mana tadi? Berbanyak-banyakan tu tadi. Dia boleh berlaku dalam banyak perkara. Di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia senaraikan antara perkara yang kadang-kala kita ni nak megahkan sangat. Dia kata baik dalam kepemilikan harta, kenaikan pangkat, kepimpinan, kepemilikan isteri. Oh, ni lain macam. Megah ya ada isteri ya. Betul. Ada suami megah tak? Megah. Ya. Cuma tak boleh tambah lah ya. Kalau lelaki ni dia megah tu sebab dia tambah. Lelaki kalau isteri dia 2 je up sikit rasanya. 2 tahun kau ada, aku 2. Orang macam, apa rasanya dapat 2 ya macam tu kan? Itu yang dia megah tu. Mungkin sebab itulah dia letakkan sini kepemilikan isteri. Tapi kalau kita ada suami pun megah jugalah. Alhamdulillah ya. Baik, hafalan hadis. Dia kata di situ kan, ada orang dia banyak hafal hadis, dia bermegah. Dengan hafalan hadis sama, macam ada orang dia hafal Al-Quran, dia bermegah ya, dengan hafalan Al-Quran dia. Saya hafal banyak. Awak hafal juz amma, saya hafal 15 juzuk. Macam tu kata kan? Maknanya dia megah dengan apa yang dia usahakan. Okey? Kemudian atau keluasan pengetahuan yang tidak diperlukan
juga berlumba-lumba dalam memperbanyakkan karya tulis dan karangan. Maknanya yang tidak bermanfaat ni kan. Serta berlumba-lumba dalam memperbanyak penyebutan permasalahan. Sibuk sangat, tak ada isu pun nak jadi isu. Ni maksudnya. Cabang-cabang dan turunan-turunannya. Jadi ini adalah antara perkara yang kadang-kala orang ramai megahkan. Sehingga mereka usaha untuk memperbanyakkan supaya kemegahan itu dapat ditunjukkan kepada orang ramai. Kemudian, dijelaskan kepada kita makna at-takatsur sendiri ialah pencarian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan ambisi, maknanya dengan satu cita-cita sesuatu tersebut dalam jumlah melebihi yang didapatkan orang lain. Ini maknanya at-takatsur. Kita nak banyakkan harta kita supaya orang lain, supaya kita lebih banyak harta daripada orang lain. Dia begitu. Kenapa kita nak banyak belajar? Supaya ilmu kita lebih banyak daripada si A, B, C dan D. Kenapa kita ni nak jadi orang yang mana, orang kata cantik lah katakan, sebab kita nak lebih cantik daripada orang lain. Dia begitu. Sebab tu dia memperbanyakkan keadaan diri dia. Ini dimaksudkan dengan at-takatsur. Yang mana kadang-kadang tidak ada keperluan pun untuk dia buat semikian. Ini at-takatsur yang tercela. Keadaan yang mana kita usaha untuk memperbanyakkan dari orang lain dalam keadaan yang tercela. Tapi tadi kita dah jelaskan, ada keadaan yang bila kita banyakkan dia tak tercela. Bila niatnya kerana Allah dan untuk akhirat. Tapi kalau kerana kita nak challenge orang lain, dan kita nak lebih hebat daripada orang lain, keadaan inilah yang dimaksudkan dengan at-takatsur yang tidak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan kepada kita lagi, hal ini tercela di dalam syariat Islam. Kecuali, ada pengecualiannya, kecuali dalam hal-hal yang membuatkan dirinya dekat kepada Allah. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Kerana saling bersaing dalam mendekatkan diri kepada Allah pada hakikatnya adalah bersaing dan berlumba-lumba dalam kebaikan. Kita sesama muslimah boleh berlumba-lumba dalam kebaikan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana tujuannya ialah kerana Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat kita. Dibolehkan. Allah kata apa dalam Al-Quran? Dalam surah Al-Baqarah ayat 148, Allah ingatkan kepada kita, maknanya Allah perintahkan kepada kita, fastabiqul khairat. Ini ayat perintah. Berlumba-lumbalah kalian dalam mengejar kebaikan. Maknanya tak salah. Kalau kita mengejar sesuatu yang kita nak memperbanyakkan demi tujuannya beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, boleh sahaja. Kerana ia adalah perintah Allah. Allah ingatkan dalam ayat yang sama. Surah Al-Baqarah ayat 148 itu tadi, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar kita ni berlumba-lumba untuk kebaikan? Kerana Allah kata di mana sahaja kamu berada. Tak kira kamu duduk di mana. Duduk di Singapura ke, Malaysia ke, New Zealand ke, Mekah, Madinah, tak kira. Mana pun kamu duduk. Allah kata Allah akan tetap membawa kamu semua. Kumpulkan kamu semua di hari kiamat. Tujuannya ialah untuk memberikan balasan. Untuk dipertanggungjawabkan tadi sebagaimana yang dah kita bahaskan di awalnya. Siapa pun kita, di mana pun kita duduk, dan apa status kita, apa pun pangkat kita, Allah tetap akan kumpulkan kita di padang mahsyar di hari kiamat kelak untuk diperhitungkan amal kita. Sebab itu kita perlu berlumba-lumba dalam kebaikan itu tadi untuk amal soleh kita. Bukan dengan tujuan untuk meraih perhatian orang ramai, bukan begitu. Tapi kerana Allah Subhanahu wa taala maka ia dibenarkan dan ini adalah perintah Allah. Kerana begini ya muslimah, orang yang dia bersegera ataupun dia berlumba-lumba bagi hal-hal yang baik ini, Allah kategorikan mereka sebagai insan yang soleh. Orang yang soleh ialah mereka yang bersegera ataupun berlumba-lumba untuk hal yang kebaikan. Sebab itu Allah perintahkan kita
Kalau perkara itu tak baik, Allah tak suruh kita. Kerana ia perkara yang baik, Allah perintahkan kepada kita, buat. Berlumba-lumbalah kalian saling antara satu sama lain, saling berkejar untuk melakukan hal yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Ali Imran ayat 114, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah ingatkan, orang yang beriman kepada Allah, yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah kata orang yang mana mereka ini beriman kepada Allah. Satu ya, beriman kepada Allah. Kemudian kedua, orang ini beriman kepada hari kiamat. Dia juga adalah orang yang menyuruh kepada kebaikan. Dan seterusnya, wa yanhauna 'anil munkar. Dia adalah orang yang mencegah kemungkaran. Kelima, Allah sebutkan wa yusari'una fil khairat. Dia adalah orang yang mana berlumba-lumba dalam hal kebaikan. Allah kata mereka semua ini, yang lima itu tadi, wa ulaika minas salihin. Mereka semua itu tadi adalah di kalangan orang-orang yang saleh. Surah Ali Imran ayat 114. Kita nak jadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat. Kita nak jadi orang yang mana sentiasa ajak orang lain kepada kebaikan. Dan kita juga nak jadi orang yang sentiasa mencegah orang lain daripada perkara-perkara yang mungkar. Jangan lupa yang kelima, jadi orang yang sentiasa berlumba-lumba dalam hal kebaikan, amal ketaatan. Inilah ciri-ciri orang yang saleh. Kita nak tengok orang tu soleh ke tidak, Allah dah jelaskan dalam surah Ali Imran itu tadi pada ayat yang ke-114. Inilah ciri orang yang soleh. Allah kategorikan, Allah sebutkan mereka itu semua adalah orang-orang yang soleh. Kerana apa? Ada keutamaan yang tersendiri. Allah berikan kepada orang yang sentiasa dia bersegera untuk kebaikan. Antara keutamaannya ialah Allah kabulkan doanya. Sebab itu kita nak jadi orang yang sentiasa berlumba-lumba dalam hal yang baik. Allah akan kabulkan doa orang yang begini. Kerana tadi dia adalah orang yang saleh, dia ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak hairan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa orang yang bersegera dalam kebaikan ataupun sentiasa berlumba-lumba untuk perkara-perkara yang saleh ini. Kerana begitulah yang berlaku kepada Nabi Zakaria. Apa yang berlaku kepada Nabi Zakaria? Apa yang Nabi Zakaria inginkan dalam hidup dia? Ingat tak? Apa dia? Anak. Nabi Zakaria inginkan zuriat. Isterinya mandul. Ya, isteri Nabi Zakaria ni mandul. Dan dia ni sudah berusia, orang kata rambutnya dah beruban, orang kata tua. Tua, ajuz, terlampau tua. Tapi Nabi Zakaria tak pernah berhenti berdoa. Allah ceritakan doa Nabi Zakaria ni dalam surah Al-Anbiya. Okey, mungkin boleh dicatat surahnya. Dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-89. Allah ceritakan Nabi Zakaria ni dia doa kepada Allah. Wa Zakaria idh nada rabbahu. Dan Nabi Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, dia kata apa? Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Wahai Tuhanku, jangan kau biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warithin. Dan engkaulah yang sebaik-baik yang memberikan waris, iaitu zuriat. Ini doa Nabi Zakaria. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah kata apa? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya. Kami kurniakan dia dengan seorang anak bernama Yahya. Allah kata wa aslahna lahu zaujah. Kami pulihkan isterinya yang mandul. Isterinya dah tua tu. Mandul kemudian dalam keadaan sedemikian, kalau kita ikut logik, macam mana? Tak mungkin boleh ada anak, boleh ada zuriat.
nak mengandung lagi. Oh, kata kita. Orang kata, saya dengar orang kata umur kalau dah 40 lebih nak mengandung ni, tak payahlah kirim salam tutup factory, orang kata. Itu baru 40 lebih, muda lagi kan, orang kata kan, muda lagi. Tapi ini ajus yang mandul. Maknanya dia dah tua sangat-sangat, dah tak larat dah macam mana. Tapi Allah kata, wa aslahna lahu zaujah. Kami pulihkan isterinya yang mandul. Itu maknanya Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesihatan, Allah berikan kepada dia segala-galanya yang boleh ada untuk wanita yang mengandung. Allah berikan. Kemudian Allah kata apa? Kenapa di sini dalam ayat ini Allah tegaskan kenapa kami kabulkan doanya. Kenapa kami pulihkan isterinya. Kenapa kami berikan kepada dia dengan zuriat. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Kerana Zakaria, ahli keluarganya, termasuk isterinya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah di kalangan insan yang mana saling berlumba-lumba dalam kebaikan. Ini janji Allah kepada orang yang tidak letih untuk terus-terusan beramal soleh. Yang mana Allah juga kata, bukan itu sahaja. Wa yad'unana rahaban wa raghaba. Nabi Zakaria dan ahli keluarganya, zuriat keturunannya adalah orang yang mana sentiasa berdoa kepada Allah dalam keadaan yang penuh berharap, dalam keadaan yang penuh takut kepada Allah. Sebab itu kami kabulkan doanya. Ini kita panggil antara syarat dikabulkan doa. Antara syarat dikabulkan doa, pertama Allah sebutkan dalam ayat itu tadi, surah Al-Anbiya ayat yang ke-90, kita perlu jadi seorang muslimah yang sentiasa berlumba-lumba dalam hal yang baik. Okey, berlumba-lumba dalam hal yang baik. Kita nampak kawan kita Masya Allah ya, selalu pergi belajar. Kita pun berlumba dengan dia. Tak apa, saya pun nak pergi belajar. Ini perkara yang baik, dibolehkan. Kalau dalam hadis disebut sebagai ghibtah, satu iri hati yang halal. Kita dengki, iri hati ni tak boleh ya, perkara itu haram. Tapi kalau kita ada ghibtah, iri hati kepada teman kita dalam hal yang baik, yang mana kita dapat manfaat daripada hal itu, ia dibolehkan. Itu yang Nabi SAW sebutkan. Yang mana kita pun kata, ya Allah, jadikanlah aku macam dia, selalu pergi kuliah. Kan? Kita pun nak berlumba-lumba macam dia. Kita nampak kawan kita, Masya Allah, selalu baca Quran. Kita pun rasa macam irinya, kenapa saya tak dapat jadi macam dia, ya Allah, saya nak jadi macam dia. Kita pun usaha untuk jadi sebagaimana dia. Kita berlumba-lumba dalam hal kebaikan, sama macam dia. Alhamdulillah, ini dibenarkan dalam agama. Bukan kita nampak orang tu pergi masjid, mudah-mudahan rosaklah ya kasut dia tu. Kurang-kurang pun bagilah kaki dia tu sakit ya. Dia tak dapat pergi kuliah tu. Kalau kita doa macam itu, ni tak boleh, ni dengki namanya. Ini dengki namanya. Itu yang diharamkan. Itu yang menyebabkan penyakit hati. Tapi hati kita, dia boleh jadi baik ni muslimah ya. Apabila kita nampak orang buat baik, orang bersedekah, dia baca Quran, dia menuntut ilmu, hati kita bertambah-tambah kuat untuk jadi baik. Maksudnya kita bertambah-tambah kuat untuk menjadi orang yang sentiasa baca Al-Quran. Hati kita bertambah-tambah kuat untuk jadi orang yang sentiasa duduk dalam majlis ilmu. Hati kita ni pun bertambah-tambah kuat untuk jadi orang yang sentiasa bersedekah contohnya. Maknanya hatinya baik. Sebab itu dibenarkan dalam agama kita. Kita berlumba-lumba dalam kebaikan. Orang yang begini, Allah kata dalam Al-Quran, kami kabulkan doa dia. Kami berikan permintaan dia. Ini keutamaan yang Allah beri. Sebab itu di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Orang yang begini ialah perkara yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Bahkan digalakkan, dianjurkan kita ni untuk memperbanyakkan hal yang sebegini. Tadi saya sebutkan ya, syarat untuk dikabulkan doa, orang yang dia bersegera dalam kebaikan, saling berlumba-lumba dalam kebaikan. Kedua, dia berdoa kepada Allah dalam keadaan yang penuh harap, penuh takut kepada Allah. Dan yang ketiga, Allah sebutkan sebagai penutup dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-90 itu tadi, wa kanu lana khashi'in.
dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Ini syarat yang ketiga. Khusyuk. Hatinya penuh fokus kepada Allah. Buat amal ibadah itu kerana Allah. Tak ada fikir-fikir tentang yang lain. Tak ada fikir-fikir tentang pujian manusia. 3 perkara ini jika ada dalam doa kita, insya-Allah doa itu akan menjadi doa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ingatkan kepada kita. Ya, sila lihat muslimah pada poin kita yang terakhir di situ, bahagian D. Di muka surat 257. Di dalam Sahih Muslim disebutkan dari hadis Abdullah Asy-Syakhir radhiyallahu an. Bahawasanya sahabat ini pernah mendatangi Nabi SAW sewaktu beliau sedang membaca surah At-Takatsur. Jadi Abdullah ni dia pernah jumpa dengan Nabi SAW pada waktu itu Nabi sedang baca surah At-Takatsur ini. Jadi dia dengar penjelasan Nabi SAW. Bila Nabi SAW baca surah At-Takatsur, Nabi SAW pun bersabda, Yaqulu ibnu Adam, kita ni manusia, kita akan selalu kata, mali, mali, harta aku, harta aku. Apa yang kita miliki, selalu kita kata, ni saya punya. Betul tak? Kan? Ni siapa punya ni? Saya punyalah. Ni hak kita. Kita rasa ni harta kita kan? Ni harta kita, apa pun. Ni handphone siapa? Saya punya. Ni harta benda aku. Kan? Harta benda aku. Kau jangan buat macam harta benda kau. Dia macam tu keadaan je. Kita kata mali, mali, harta saya, harta saya. Apa pun yang kita miliki, semuanya kita akan lihat dia sebagai harta yang kita milik. Hak milik kita. Tapi Nabi ingatkan kepada kita, sebenarnya hanya 3 sahaja yang menjadi harta kita. Apa dia? Nabi sebut, wahal laka min malik. Padahal hartamu hanyalah illa ma tasaddaqta fa amdaita. Yang kamu sedekahkan sehingga kamu menyimpannya untuk akhirat. Itu harta kita yang pertama. Kita ada duit ataupun kita ada apa-apa barang, kita sedekahkan kepada orang lain, harta itu yang kita dah beri kepada orang lain yang menjadi hak milik orang lain, itulah yang menjadi harta kita yang akan kita bawa hingga ke akhirat. Kita tak bawa rumah kita, betul tak? Tadi saya kata tentang banglo 5 tingkat. Bawa masuk ke alam kubur? Tak ada. Kita ada kereta, kita bawa dengan kereta-kereta kita? Tak. Yang kita bawa apa? Amal kita. Harta yang disedekahkan itu tadi. Kemudian kedua Nabi kata, atau yang kamu makan hingga kamu habiskan. Itu harta kita. Kita makan, kita beli kuih, dengan duit kita tu, kita makan, habis. Itulah harta kita yang masuk dalam badan kita. Itu pun keluar balik. Kan? Itu pun keluar balik. Tapi itulah harta kita. Yang mana orang lain tak dapat sebab kita dah makan. Yang menjadi milik kita. Boleh keluarkan balik bagi orang lain makan? Oh, tak ada maknanya. Kita tak, orang tengok, asal kau keluarkan balik? Yelah, aku nak share harta aku dengan kau. Tak, kita tak buat macam gitu muslimah. Kerana itu dah menjadi milik kita, kita makan, dah habis. Okey? Seterusnya yang ketiga Nabi kata, atau yang kamu pakai hingga kamu membuatnya usang. Satu harta yang kita ada, kita gunakan sampai benda tu rosak. Hingga orang lain dah tak boleh gunakan lagi dah. Kan? Dah memang habis dah. Yang menyebabkan, ni kena beli baru ni, kuali ni, dah rosak dah. Kuali bocor. Nak orang lain pakai? Tak. Sebab dah rosak. Itu jadi harta kita. Sampailah. Sampai itulah. Nabi kata 3 ni saja. Yang berhak untuk kau kata, mali, mali. Lain, tak ada. Kalau perkara-perkara lain, tak ada. Sebab jangan lupa, Nabi ingatkan kepada kita, bila kita mati, yang ikut kita 3 perkara. Saya yakin semua tahu hadisnya.
Kita ambil ini sebagai penutup untuk perbincangan kita pada pagi ini. Nabi ingatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jenazah dibawa ke tempat permakamannya ini, yang akan ikut dia 3 perkara. Ahli keluarganya, hartanya dan amalnya. Lalu Nabi SAW menyebutkan 2 akan pulang, 1 akan kekal dengan dia. Apa yang pulang? Harta dan ahli keluarga kita. Ahli keluarga kita dan harta kita tidak akan ditanamkan bersama-sama dengan kita. Mereka akan pergi. Selesai kita masuk ke dalam liang lahat, ahli keluarga kita akan tinggalkan kita, bawa bersama dengan harta-harta kita. Balik rumah, gaduh pasal faraid. Harta yang kita usahakan siang malam kita kerja tu, ni yang perlu kita fikir. Harta yang kita usahakan siang malam tu kan kita kerja, kita kumpulkan, kita mati, kita tak rasa tau. Ahli keluarga kita yang kita tinggalkan akan rasa, itu pun menjadi rebutan. Sampai pecah belah ahli keluarga. Biasa berlaku begitu. Tapi Nabi ingatkan kepada kita 1 yang akan kekal dengan kita. Amal soleh. Antaranya sedekah kita tadi tu. 1 yang akan kekal dengan kita yang tak pergi mana-mana. Amal kita, sehingga dalam riwayat Al-Barra ibn Azib dengan sanad yang sahih, hadisnya panjang. Amal soleh ini dia akan datang di alam barzakh itu dalam bentuk manusia, dalam bentuk orang. Sehingga kita terpinga-pinga, siapa ni yang datang jumpa kita? Dia dalam keadaan kalau amal yang kita bawa adalah amal yang soleh, dia datang dalam keadaan yang sebersih-bersihnya, dalam keadaan yang seindah-indahnya, sewangi-wanginya. Kita pun tanya, kau siapa? Dia kata, aku amal soleh engkau. Tapi kalau kita bawa amal buruk yang akan menemani kita sehingga kita dibangkitkan di hari kiamat kelak, adalah 1 makhluk yang begitu busuk, yang begitu hodoh, sampai kita pun tak sanggup nak lihat makhluk ni datang duduk dengan kita hari-hari. Pada pertama kali dia datang, kita nampak dia, kita begitu takut tengok dia. Kita tanya, kau siapa? Dia kata, aku. Kau jangan lupa amal buruk yang kau usahakan. Itulah harta yang kita bawa sampai ke akhirat kelak. Amal. Sebab itu Allah ingatkan, alhaakumut takatsur. Kelalaian itu yang buat kamu bermegah-megah dengan harta kalian, dengan pangkat kalian, dengan apa yang kalian miliki yang tidak membawa apa-apa erti. Tapi yang memberi erti yang begitu bernilai untuk hidup kita, dunia dan akhirat, hanya amal soleh kita. Sebab itu jadilah muslimah yang mana berlumba-lumba dalam kebaikan. Muslimah yang berlumba-lumba dalam kebaikan inilah muslimah yang beruntung kerana dia menjaga agar hatinya bukan hati yang lalai. Hatinya adalah hati yang sentiasa ingin dekat kepada Allah. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati pertemuan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan agar kita dapat bertemu pada minggu hadapan. Saya tutup pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.